Baik pendengar Ria 897. Yang ini saya sengaja mencari cerita yang mempunyai situasi yang agak serupa. Dan kali berikut ini juga kisahnya tentang sebuah rumah di tingkat 1. Pengalaman yang diketengahkan. Mungkin penduduk-penduduk dari Indonesia, dari Malaysia, mungkin dari Malaysia yang tahulah. Ada dari Batam yang tak tahu. Rumah-rumah flat di Singapura ni mungkin ada yang setinggi 30 tingkat, ada yang setinggi 50 tingkat, dan ada juga rumah yang bermula dari lantai 2. Tapi ada juga rumah-rumah di lantai 1 lah. Dan rumah yang dimaksudkan juga yang akan saya ceritakan ini berlaku di tingkat 1. Dan gangguan ini berlaku di tingkat 1 ni bukan hujan lah. Tidak hujan macam kisah Salina awal tadi. Yang ini dikirimkan oleh seorang pendengar. Katanya namanya Fitri. Kata Fitri, apa khabar Kisi? Tolong kongsi pengalaman saya. Di rumah saya Taman Jurong di tingkat 1. Kata Fitri, pengalaman yang menyeramkan ini berlaku apabila di belakang rumah saya. Belakang blok rumah saya dekat Taman Jurong ni ada satu kematian wanita Cina terjun diri di tingkap belakang. Sejak kejadian itu, saya jarang sangat buka tingkap belakang, tingkap bilik dan sebagainya sebab takut Kisi. Begitu juga dengan jiran-jiran yang lain yang berdekatan dengan tempat terjadinya kes bunuh diri. Saya pernah pada satu malam ni, saya berada di bahagian dapur rumah saya di tingkat 1 di Taman Jurong. Apa yang berlaku? Saya dengar bunyi kuat Kisi. Dan waktu itu berlaku, kejadian ini telah pun berlalu lah, iaitu wanita yang terjun diri telah pun diangkat mayatnya dan tempat tu pun dah dibersihkan. Kalau tak silap saya dah masuk 2-3 minggu lah. Jadi bila saya dengar bunyi hentakan yang kuat, saya pun jenguk dekat luar. Apabila saya perhatikan betul-betul, alangkah terperanjatnya di belakang rumah saya di tingkat 1 Kesi. Saya nampak macam ada badan orang ni dalam keadaan dah tidak menentu. Tangannya katanya di sinilah dah dislocated. Dan keadaan kepalanya, lehernya macam dah tak pada tempat yang biasa. Apabila saya perhatikan betul-betul, Kesi, terperanjat saya Kesi, benda tu ataupun manusia tu ataupun katanya di sini barang tu tiba-tiba bangun dalam keadaan tangannya seolah-olah ke kiri, satu sebelah ke kanan dan berdiri. Kemudian jalan terkesut-kesut menuju ke arah tingkap yang sedang saya perhatikan. Apalagi Kisi, nasib baiklah tingkap dapur saya ada langsi. Saya tutup tingkap dapur, tarik langsi Kisi. Kemudian saya teruskan niat saya nak masuk tandas. Apabila saya masuk tandas, dalam hati tolongnya. Ini semua satu mimpi. Selepas saya lepaskan najat, saya keluar dari tandas. Kisi, saya dengar orang bernafas dekat belakang tingkap dapur rumah saya. Hanya Tuhan saja yang tahu perasaan saya ketika itu, kata Fitri. Saya lari masuk ke dalam bilik. Teringat pula Kisi, bila dah masuk bilik saya tingkapnya pun sama. Jadi akhirnya saya tidur dengan anak saya di bilik sebelah. Suami saya tak ada di rumah waktu itu, bertugas pada shift malam. Itulah kisah pengalaman yang menakutkan. Saya rasa mungkin saya ternampaklah sekali lagi ada roh orang mati ataupun yang bunuh diri itu seolah-olah bangkit kembali dan bergerak dalam keadaan yang cukup-cukup menakutkan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu dia pengalaman pendengar tinggal tingkat 1 di Taman Jurong. Seram juga Ni satu lagi soalan nak tanya ni. Kalau rumah anda di tingkat 1 dan belakang rumah anda tu betul-betul lah ada kejadian macam tu lah. Kematian luar biasa tu mungkin dia terjun bunuh diri ke, betul-betul di belakang tingkap rumah anda tu, depan rumah anda tu, macam mana agaknya Kalau saya pendek kata, belakang tak akan buka tingkap lah, 24 jam tutup langsi Memang menyeramkan. Kisah malam ni meremang bulu rumah saya. Baik, saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Kali ini kisah yang ingin saya ketengahkan datang dari pendengar kita yang kirimkan email pada saya. Sebentar ya. Mana tadi tu? Ini dia. Pendengar kita yang berkongsi pengalaman namanya Rahim, Encik Rahim dari Seberang Tambak. Encik Rahim, pendengar Ria 897 berasal dari Johor.
Ya, kisah pengalaman Encik Abdul Rahim, pendengar setia Misteri Jam 12. Katanya, Abdul Rahim dari Bandar Baru Uda berkongsi kisah dalam Misteri Jam 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Pendengar Ria 897, Encik Rahim pendengar dari seberang tambak dari Johor Bahru, Bandar Baru Uda berkongsi kisah. Katanya, apa khabar KC pendengar-pendengar Ria 897 FM? Saya ingin berkongsi penampakan penanggal di Bukit ... Ini berdekatan dengan sebuah faktori lama. Faktori ini sebenarnya dah tidak lagi digunakan. Tidak beroperasi dah bertahun-tahun lamanya. Kalau KC nak tahu, di sekitar kawasan Johor ni banyak sangat bangunan-bangunan yang terbengkalai. Ada juga yang belum siap, ada juga yang tidak lagi dihuni, ditinggalkan begitu saja. Selain daripada tempat itu dipenghunikan, ya katanya di sinilah pengedar-pengedar dadah, ya ada juga yang menggunakan tempat itu sebagai sarang maksiat. Tempat itu juga adalah tempat orang-orang tertentu memuja-muja makhluk-makhluk yang berkeliaran. Untuk pengetahuan KC, apa yang saya pelajari, tempat-tempat tinggal syaitan, iblis, jin dan sebagainya adalah seperti rumah-rumah kosong, bangunan-bangunan yang lama terbengkalai, tanah-tanah lapang, di hutan-hutan, tempat-tempat kotor seperti pasar dan tandas dan sebagainya, kata Encik Rahim. Saya ingin berkongsi pengalaman saya. Saya, dua orang teman dan adik ipar saya sebenarnya nak pergi ke Bukit ... Dekat kawasan itu ada sebatang sungai dan jalannya agak jauh KC. Kami harus menunggang motosikal masuk ke dalam. Jadi pada saat yang dimaksudkan itu, selepas kami memancing nak pulang ke rumah, akan jalan di depan sebuah bangunan faktori yang lama yang tidak lagi digunakan bertahun-tahun lamanya. Entah macam mana, adik ipar saya ni boleh sarankan, jom kita singgah kejap dalam ni. Jadi saya tanya, buat apa? Kami pun saya tanyalah buat apa. Dia pun kata, tak apalah, kita adventure sikit, tengok mana tahu ada rezeki. Seorang sahabat saya kata, jangan kita kacau, air yang tenang. Jadi seorang lagi sahabat mengatakan, tak apalah, kita tengoklah. Sebab kita ada dengar cerita penduduk dekat Bukit ... ini ada juga menceritakan tentang penampakan hantu penanggal. Jadi KC, selalunya kata Encik Rahim, apabila penanggal nak menjelma, kita akan dengar bunyi seolah-olah macam angin bersiul. Bunyi macam tu lah, whistling. Jadi, bila kami sampai betul-betul dekat dengan bangunan faktori besar ni, memang meremang bulu roma. Sana KC dah lah gelap gelita. Ada 2-3 ekor anjing liar yang berkeliaran di sana. Teman saya dah keluarkan dah satu joran ni. Kalau anjing serang, kita cocok dia dengan joran. Bersahaja, kata Encik Rahim. Jadi bila sampai di depan bangunan tersebut, kami memancing. Ni ada lampu suluh lah. Kami mula suluh sini sana. KC, adik ipar saya mula menegur. Nampak tak? Tingkat dua. Kami semua pandang ke atas. Tak nampak apa-apa. Jadi saya toleh. Tengok adik ipar saya. Kau nampak apa ni? Betul lah, aku nampak lah tadi ada kepala orang kat atas tu. Jom, kita baliklah, bla bla bla. Jadi seorang lagi sahabat yang pada mulanya katakan tak nak, tiba-tiba dia bersemangat. Jangan fikir bukan-bukan lah, tak ada apa-apa lah. Kami lagi menghampiri, kemudian bila nak masuk dekat satu pintu ni lah, depan bangunan ataupun faktori lama ni, saya terdengar bunyi macam angin tiup bersiul dekat telinga saya KC. Kemudian meremang bulu rumah saya. Saya berhenti, yang lain semua berhenti, kata Encik Rahim. Jadi apa yang berlaku? Saya pun tengok adik ipar saya dan dua sahabat saya. Kau rasa tak meremang? Adik ipar saya dengan dua orang sahabat ni kata tak ada apa-apa pun. Aku tak sedap hati, kita balik sudahlah.
Jadi kisi akhirnya kita tidak masuk ke dalam, kita batalkan niat, kita pun tinggalkan kawasan itu. Belum lagi masuk bangunan ni. Bila kami jalan keluar, kisi alangkah terperanjatnya. Seorang di sahabat saya ni lah pusing ke belakang. Dia ternampak kisi. Im, lari, Im, lari. Afzal, lari sekarang. Kami lari tanpa pusing ke belakang. Sampailah dekat depan motosikal kami. Saya tanya satu persatu kenapa. Teman saya kata dia nampak hantu penanggal. Kisi, macam nak putus jantung saya lari tak tahu tentang apa. Naik motosikal sekejap-sekejap saya toleh belakang. Naik motosikal sekejap-sekejap saya toleh belakang. Kali ini bila kami tunggang motosikal, kami tidak tunggang motosikal sebagai satu barisan panjang. Malah keempat-empat motosikal ni yang ditunggang ni, satu orang ada satu motosikal katanya. Sebelah kiri, kanan, rapat-rapat antara satu sama lain. Itulah pengalamannya dari teman kita iaitu Anji Rahim dari Bandar Baru Uda. Penampakan penanggal di bukit ... di salah sebuah bangunan factory yang lama. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, NJ12 hanya satu hiburan. Istri jam 12. Misteri jam 12. Misteri jam 12. Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Kita teruskan dengan kisah misteri pada malam ini berdepankan saya DJ Casey. Dan teman-teman pendengar Ria, sebelum saya teruskan dengan pengalaman-pengalaman di FM 897, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang telah pun hadir di Singapore Expo awal tadi sekitar 9 malam untuk bersama saya dalam acara Misteri Malam Jumaat di Singapore Expo. Sekali lagi jutaan terima kasih bagi yang hadir. Cukup terharu dibuatnya melihat begitu ramai yang memenuhi ruang Singapore Expo. Saya akan teruskan dengan pengalaman Misteri di Ria 897. Sekiranya ada kisah, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Anda juga boleh kirimkan SMS kepada saya Casey dengan kodnya Club KLUB. Jarak nama anda, jarak kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Misteri jam 12, ingat, semua hanya satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dan jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut saudara dengan apa yang diketengahkan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saya akan terus dengan kisah-kisah misteri pada malam ini. Dan ini merupakan kiriman email yang bukan email tapi adalah sepucuk surat yang saya terima awal tadi dari Singapore Expo. Seorang bukan kakak beliau katakan pada saya, Ninik lah. Ninik suka sangat dengar misteri jam 12. Sekejap, ya, sementara saya mengambil suratnya. Berkisahkan kisah yang tak dapat dilupakan. Dan surat ini datangnya daripada Haja Maksum
Ya, Haja Maksum berkongsi pengalaman. Cantik betul tulisan Haja Maksum ni katanya kata ni Haja Maksum ni beliau tidak pandai SMS, tidak pandai menggunakan internet. Jadi ambil kesempatan peluang berjumpa dengan saya di Singapore Expo awal tadi untuk memberikan saya sepucuk surat, bukan surat cinta tetapi surat pengalaman misteri Haja Maksum. Akan saya ketinggalkan kisah ini sebentar nanti saudara, jangan ke mana-mana. Dan ingatlah, seperti saya katakan awal tadi, MG12 memangnya hanya satu hiburan. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut. Saya akan kembali selepas ini untuk bacakan kiriman sepucuk surat dari Haja Maksum untuk anda semua pendengar Misteri Jam 12. Nah, hati-hati. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar Ria 897, berikut ini kiriman sepucuk surat dari Haja Maksum yang saya jumpa di Singapore Expo tadi. Dalam kiriman ini hanya beliau kenalkan dirinya menggunakan sebagai nama Nini saja. Jadi Nini berkongsi pengalaman yang tak dapat dilupakan, pengalaman peristiwa. Dan kata beliau, kisi ini bukanlah untuk bangga diri, megah diri, bukan kisi. Tetapi mungkin adalah satu kurniaan pemberian. Perkara ini berlaku sejak kematian suami. Sebelum ini memang kisi tak pernah boleh lihat, tak pernah boleh nampak, tak pernah lihat pun makhluk-makhluk yang disifatkan sebagai hantu, pontianak, pocong, tuyul. Tapi setelah suami meninggal dunia, tiba-tiba hidup Haja Maksum semakin berubah. Haja ataupun Nini seolah-olah boleh nampak. Nampak benda tu kadang-kala jelas, kadang-kala nampak macam samar-samar saja. Dan semakin tua, semakin usia makin senja, makin kelihatan jelas sangat makhluk-makhluk yang mudah Haja lihat dengan mata Haja sendiri. Pengalaman ini berlaku pada satu hari anak telah pun menjemput Haja dari rumah nak bawa keluar pergi makan. Dan teman Ria 897, kisahnya kita teruskan dalam Misteri Jam 12. Kata Haja, selepas suami meninggal dunia, beliau mempunyai satu kebolehan, boleh lihat dan nampak benda-benda yang dikatakan sebagai makhluk halus. Kejadian yang pertama berlaku apabila anak membawa saya keluar makan malam. Waktu itu sekitar pukul 11 malam kami telah pun pergi ke seberang tambak, kata Haja. Seberang tambak di sana telah pun singgah di salah sebuah restoran terkenal berdekatan dengan Pantai Lido. Setelah makan, lebih kurang nak dekat 12 lebih tengah malam kisi. Nak hampir-hampir 1 pagi, anak pun ajaklah naik kenderaan dan pusing-pusing keliling kota di Johor. Masuk sana, masuk sini, tengok rumah-rumah orang, saja jalan. Dan bila anak tersalah jalan, ada satu bahagian jalan ni, walaupun ada lampu jalan, seolah-olah lampunya semua mati, tidak hidup. Seperti rosak, kata Haja Maksum ataupun kata Nini lah. Jadi bila sampai dekat jalan tersebut, kata Haja, terperasan ada sesuatu di salah satu pokok. Anak memandu tidak begitu laju kerana jalannya sempit, hanya 2 lorong. Lorong yang anak gunakan dan lorong yang bertentangan. Bila anak memandu perlahan kerana gelap, mata berkeliaran tengok kiri kanan. Apabila ternampak di salah satu pokok kisi, kelihatan seperti ada orang di atasnya. Jadi pada mulanya fikirkan ada orang mungkin banyak pokok, nak ambil buah ke tak tahulah. Jadi tengok lama sangat. Kemudian anak menantu Haja yang duduk di hadapan tanya, Mak tengok apa, Mak? Sebab tumpuan Haja ni terlampau lama sedangkan anak menantu panggil beberapa kali, Haja seolah-olah tak perasan. Mak, baru Haja tulis, ya? Mak tengok apa, Mak? Benda tu hilang kisi. Bila pandang kali kedua, hilang begitu saja. Dan selanjutnya perkara yang menyeramkan berlaku apabila kali ini berada dalam rumah. Waktu itu cucu Haja bangun di waktu malam. Haja pula sedang berada di dapur
bancuh kopi sedang minum. Haja dengan suami, arwah suami dulu ketika dia masih hidup, kami suka sangat terbangun waktu malam, jaga di waktu malam. Kadang-kadang pukul 12, pukul 1 pagi, duduk di dapur, bancuh kopi, kami duduk berbual, suami isteri. Bila dah mengantuk, barulah masuk tidur. Jadi, hari yang biasa, waktu yang sama, 1 lebih pagi, berada di dapur rumah, sedang minum kopi, sambil cecah dengan biskut. Tiba-tiba keluar cucu yang berusia 7 tahun. Bila cucu keluar, cucu masuk dapur. Haja tanya nak pergi mana. Dia kata nak pergi tandas, nak buang air kecil. Jadi cucu Haja pun masuk ke dalam tandas. Kemudian Haja pun tergerak hatilah untuk bangun. Sebab kalau Haja duduk di dapur, tak pernah buka lampu pun. Lampu di ruang tamu seringkali dibuka. Anak Haja, menantu Haja ni memang tak suka rumah gelap sangat. Jadi hanya gunakan lampu dari ruang tamu yang akan masuk cahayanya ke dalam dapur, kata Haja Maksum. Jadi kisi, bila cucu berada dalam tandas sedang buang air kecil, cucu berusia 7 tahun. Kemudian Haja terperasan ada seorang perempuan dari ruang tamu berjalan masuk, seolah-olah nak masuk ke dalam bilik cucu. Jadi bila nampak, pada mulanya fikirkan itu menantu. Cucu pun keluar. Cucu masuk dalam bilik balik. Beberapa minit cucu keluar. Nik, takut ni dalam bilik ada orang. Jadi kata Haja Maksum, saya pun berdiri kisi, masuk bilik cucu, tengok pandang-pandang tak ada apa-apa. Jadi kata tak apalah, malam ni nenek tidur dengan kamu kata Haja lah. Cucu baring atas katil, saya pun ambil tilam, tidur di lantai. Dan bila tidur di atas lantai, tidur tepi katil cucu. Sedang baring, golek kiri, golek kanan. Bila golek terpandang bawah katil cucu, terperanjat kisi, nampak ada perempuan baring selurus-lurusnya dengan rambut yang panjang, baring betul-betul bawah katil cucu di tepi tilam Haja pada malam tersebut. Bila nampak terus katanya tercengang dan terperanjat dibuatnya, hanya pejam mata beberapa kali, istighfar, barulah buka mata bila rasa berani tiba. Bila dah ada rasa berani, kejutkan cucu, suruh tidur bilik saya. Dan selepas itu makin hari, makin usia meningkat, makin senang Haja nampak. Antaranya, anak pernah bawa Haja pergi ke pantai East Coast, saja-saja ambil angin malam. Kisi seperti kelihatan di atas dahan-dahan, di pokok-pokok di pantai East Coast berdekatan dengan lighthouse kisi. Seolah-olah ada kepala-kepala manusia yang tergantung. Bila pandang atas terperanjat terus tengok bawah. Dan anak pernah tanya kenapa macam ni. Tapi tak boleh cakap, hanya berdiam diri saja. Itulah pengalaman saya. Terima kasih Kisi kerana sudi membaca kiriman surat saya. Yang ikhlas, peminat setia Kisi, Misteri Jam 12, Haja Maksum. Terima kasih. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya. Okey, teman-teman, Ria 897 macam-macam kisah. Tapi yang seram kisah dari Haja Maksum tadi tu, yang pertama saya bacakan pengalaman beliau. Cuba anda bayangkan, tidur dengan cucu tidur atas katil, nenek tidur di bawah lah. Ada tilam, tidur tepi katil cucu. Bawah katil cucu tiba-tiba terperasan ada perempuan baring. Katanya di sini, dia baring selurus-lurusnya, rambutnya panjang, terperanjat bila nampak, dan terus istighfar pejam mata beberapa kali sampailah dapat tenangkan diri, berani dada, barulah beliau teruskan. Dan bagaimana agaknya kalau anda dalam situasi Haja, sedang baring lah mungkin, tapi katil anak ke katil siapa-siapalah, tiba-tiba rasa macam ada orang bawa katil. Bila pandang memang benar ada sesuatu sedang baring. Apa yang anda lakukan, teman-teman? Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12.
Kita akan teruskan dengan kisah berikut ini di FM 897. Terima kasih pada Haji Maksum. Wah, beliau sampai tulis surat. Cantik betul tulisan Haja ni. Ini nenek pandai ni. Sebab pandai menulis. Baik, terima kasih sekali lagi. Akan saya teruskan dengan pengalaman-pengalaman macam-macam kisah pada malam ini. Ada yang juga katanya, awal tadi juga sempat ada pendengar-pendengar yang jumpa dengan saya yang ada tunjukkan gambar. Ada yang gambar tu tentang satu majlis perkahwinan. Saya lupa nak minta tuan punya gambar tersebut supaya saya dapat paparkan di mungkin Facebook ke dan sebagainya. Tapi dalam gambar tersebut seolah-olah kelihatan dua orang lah, adik-beradik ke kawan ke sedang bergambar di majlis persandingan. Dan di belakang kakak tu seolah-olah macam ada benda berdiri. Dia putih, macam bajunya panjang macam itulah. Jadi mungkin agaknya langsir, mungkin agaknya bukan langsir. Tapi itulah gambarnya kurang jelas. Tapi kelihatan seperti ada sesuatu di belakangnya. Ada juga yang tadi datang pada saya dan terperanjat pada saya apabila dia mengatakan yang Casey, kalau si ... tu telefon dan katanya nak hantar barang, jangan Casey cakap nak, sebab benda itu boleh berlaku. Dan beliau menjelaskanlah sekiranya Casey menerima apa keinginan dia untuk menghantar sesuatu, dia akan datang dan minta maaf lah Casey kalau datang susah nak bawa pulang. Ada juga macam-macam lah saya jumpa kawan-kawan. Jadi ucapan terima kasih lah bagi anda yang sedang bersama saya awal tadi di Singapore Expo. Baik, saya akan teruskan dengan kisah-kisah. Ada juga tadi beberapa kakak telah pun kongsi kisah yang ringkas saja. Saya cuba ingat balik lah sebab ramai sangat orang memberitahulah pengalaman-pengalaman ringkas mereka. Dan saya mohon maaf lah kalau tadi saya tak sempat bergambar sebab saya harus bergegas kembali ke Konti Ria. Dan terima kasih sekali lagi. Berikut ini kisah yang ingin saya bacakan adalah kiriman email. Kisah pengalaman yang menyeramkan ini. Bayangkan teman-teman Ria 897 FM. Ini daripada Encik Rudi. Encik Rudi berkongsi pengalaman dan beliau bertugas sebagai seorang bertugas sebagai movers lah. Mereka yang membantulah untuk pindah rumah, angkat barang dan sebagainya bersama dengan salah sebuah syarikat. Dan kali ini beliau ditugaskan bersama dengan beberapa orang teman. Ada sebuah pejabat di Singapura nak berpindah ke bangunan yang lain sebab bangunan yang pejabat ini beroperasi ini nak ditutup lah. Jadi bangunan tu nak ditutup dan dipindahkan ke tempat yang lain. Bangunan yang dimaksudkan ini terletak di kawasan Mandai. Katanya betul-betul Gisi di belakangnya dekat dengan kawasan Ford Factory. Macam itulah kata beliau lah. Jadi bila saya sampai dekat kawasan itu sebenarnya untuk mengalihkan segala barang-barang dalam pejabat tersebut bukan hanya memakan 1 hari. Ia memakan lebih kurang 2,5 hari. Mengikut barang-barang, almari, dokumen yang harus dimasuk dalam kotak, harus dibungkus. Dan saya difahamkan pula, yang nak memindahkan barang-barang ni hanya saya dan 3 orang sahabat yang lain. Kami berempat Casey harus bersihkan pejabat yang seluas, bayangkan 1,200 kaki persegi. Besar, Dan banyak barang, perabot-perabot yang harus kami simpan dengan baik sebelum diangkatkan ke tempat yang lain. Jadi inilah kisah dari Rudi berkongsi pengalamannya di salah sebuah bangunan lama dekat dengan Mandai, dekat dengan katanya sini Ford Factory di Ria 897 dalam Misteri Jam 12. Rudi memberitahu, kami bermula bertugas sebagai movers ataupun tukang pindah akan datang dan report di pejabat ataupun di ofisnya katanya di sini sekitar 7:30 pagi dan harus sampai di tempat yang kami bertugas tu selewat-lewatnya
9 pagi. Jadi 7.30 tu kami akan dibagi-bagikan pada kumpulan A, B, C, D. Sebab syarikat itu ada mengambil bukan satu, malah beberapa tempat lah untuk membantu dalam proses pemindahan. Jadi katanya Rudy, pengalaman yang tak dapat dilupakan ini, beliau terpanjat apabila beliau ini dan juga temannya seramai 4 orang saja ditugaskan untuk menjaga ataupun untuk memindahkan pejabat yang cukup besar. Jadi saya tanyalah kepada supervisor yang telah mengerahkan rakan-rakan tugas. Supervisor mengatakan dia mengerahkan rakan-rakan tugas tidak begitu ramai di pejabat yang nak pindah ni, sebabnya walaupun sikit orang, hari yang diberi agak lama, 2,5 hari untuk habiskan. Jadi sebab itulah dia tidak ingin membazir ahli anggota. Mereka memerlukan yang lain untuk melaksanakan tugas yang memerlukan 1 hari untuk siap. Jadi saya pun tak nak banyak colok, kata Rudy. Saya pun menaiki lori dan memandulah lori tersebut. Bila sampai di destinasi berdekatan dengan kawasan Mandai Road, betul-betul atas bukit di sini, naik bangunan sebelah belakang paling ujung sekali. Ia merupakan sebuah factory lama. Dan ada seorang pengawal keselamatan, pakcik Melayu kita lah. Bila sampai, saya pun tunjuklah kami punya order form yang kami harus membantu syarikat di tingkat ini untuk buat pindahan. Jadi bila sampai saja, saya pun naik ke atas di lantai 4 dan kami mula ke pejabat. Di dalam pejabat tersebut ada para pegawai yang juga turut membantu mengarahkan kami untuk apa yang perlu kami lakukan. Jadi saya tanya kepada teman-teman, nak overtime tak malam ni? Kalau overtime, kami boleh habis dalam 1,5 hari. Jadi malam ni dan esok tengah hari kami boleh langsaikan segala kerja-kerja pemindahan ini. Jadi semua setuju. Saya pun telefon supervisor. Supervisor kata, okey, kalau semua nak overtime boleh. Jadi malam tu kami cuba bertungkus-tumus bertugas. Saya dengan teman-teman saya mulalah bungkus barang masuk dalam kotak, angkat almari, angkat safe box, semua masuk dalam lori. Lori yang kami pandu sebanyak 2 lori. Saya pandu 1, teman saya 1 lagi pandu 1. Dan kami dah muatkan semua lah. Jadi setelah itu saya penat. Saya pun pergi ke satu sudut untuk mengisap sebatang rokok. Apabila saya sedang mengisap rokok, betul-betul dekat tepi parapet ataupun di koridor lah, dekat dengan tempat orang boleh jenguk ke bawah lah katanya di sini, saya terdengar ada bunyi tangisan wanita. Dan tangisan itu datang daripada tangga turun naik bangunan tersebut. Saya pun memandang ke arah tangga. Apabila terperanjat, ternampak seorang budak perempuan sedang duduk dekat tangga menangis. Jadi saya ni tak tahulah, mungkin dia bergaduh ke dengan ibunya ke, ataupun ada pejabat yang lain. Saya pun tanya, "Why are you crying, girl?" Jadi budak tu hanya tengok saya, dia berdiam. "Kenapa kau menangis lagi?" Saya tanyalah dalam bahasa Inggeris, sebab saya tengok wajahnya macam budak Cina. Jadi akhirnya budak itu kata dia takut nak naik atas dalam bahasa Inggeris. Saya kata, saya temankan dia. Saya pun buang rokok saya ajak dia naik atas. Jadi saya tanya tingkat berapa, dia kata tingkat atas sekali. Naik sampai tingkat atas kisi. Dan saya tanya mana satu pejabat ibunya. Dia kata ujung sekali. Saya pun jalanlah dengan budak ni. Bila jalan dengan budak ni, sampai dekat satu pejabat ni, saya tengok pejabatnya gelap, dikunci. Jadi saya tanya, "Betul ibu kamu kat dalam sini?" Dia angguk kepala lah bila saya tanya dalam bahasa Inggeris. Jadi para pendengar di 897 FM, Rudy pun rasa tak sedap hati. Takkanlah budak kecil macam ni berada dekat bangunan factory yang dah nak rubuh ni seorang diri. Jadi, apa yang saya buat, kata Rudy, setelah saya tengok bangunan tu, dalam pejabat tu macam kosong gelap, tak ada orang, saya pun rasa tak sedap hati. Budak tu masih berdiri di belakang saya berdiri di hadapannya. Apa saya buat, Kisi? Saya cakap, "Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Tolonglah keluar dari sini. Tolonglah keluar dari sini." Tiba-tiba terus, serentak, bulu roma saya meremang. Ada benda yang tak kena, saya dah salah hantar, Kisi. Tak tahulah siapa yang saya hantar. Saya toleh perlahan-lahan. Budak tu dah tak ada di belakang. Saya lari macam lipas kodong, turun tangga. Sepanjang saya lari tu, saya pergi Allahu Akbar berkali-kali, turun bawah sampai teman saya nampak. Dia terperanjat dan ketawakan saya. Dia tanya, "Kenapa kau macam ni? Macam orang mabuk." Saya pun kata, "Kau tak tahu apa kau nampak." Dan kemudian kami mulalah kami untuk angkat barang-barang. Dan setelah nak dekat 10 malam, saya pun kata pada teman-teman yang lain untuk bungkus dan kita nak balik.
Jadi saya pulang ke rumah dengan lori ada setengah muatan lah. Dan sebelum pulang tu saya sempat berbual dengan Pak Cik, pengawal keselamatan. Saya tanya, Cik, bangunan ni Cik, ada siapa lagi Oh tak ada, syarikat yang saya pindahkan ni adalah yang terakhir untuk pindah. Bangunan ni memang tak ada orang. Satu je company yang saya ditugaskan lah. Bila saya dengar saya terperanjat. Kata Rudy. Jadi saya tanya, Pak Cik, tadi saya nampak ada budak perempuan. Sebelum habis saya kata budak perempuan, Pak Cik tu kata, kau jangan layan budak tu. Budak tu pernah ada satu kes. Tapi waktu tu Pak Cik tu belum lagi bertugas di situ lah. Budak tu jatuh dari tingkat atas ke bawah apabila dia panjat-panjat sampai membawa maut. Benda ini dah ramai yang bekerja di sana tahu tentang kehadiran budak itu. Bila saya dengar terperanjat kisah dibuatnya, keesokan hari nasib baiklah kami datang pagi dan memang benar target saya habis pukul 12 tengah hari, kami tamat sekitar 2:30 petang. Setelah habis kerja selesai semua, saya tak akan kembali ke tempat itu. Terima kasih dan juga selamat tengah malam Kisi. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Ya, ada kata di sini kiriman SMS saya daripada Amirul kata, Kisi, Ford Factory jangan main-main Kisi. Oh ya ke? Ini daripada Rushida kata, Kisi, Ford Factory memang seram. Saya dengan suami pernah pandu malam dekat kawasan tu. Apabila kami nampak seorang perempuan dari jauh, dia punya lari lebih laju daripada motosikal yang ada di jalan raya di hadapan kami. Yang hairannya bila dia lari tu, saya dengan suami nampak yang menunggang motosikal tak perasan pun di tepinya ada sesuatu yang ikut lari. Laju Kisi. Suami terus tekan brek dan tunggu benda tu berlalu pergi. Setelah jauh, suami U-turn. Dan bila U-turn baru kami perasan. Dekat situ juga dekat dengan kawasan tanah perkuburan. Tetapi tak tahulah Kisi, kuburnya agak lama dan kuburnya tersusun cantik sangat di atas bukit. Terima kasih Rashida. Dan macam-macam kisah saya terima di sini. Terima kasih bagi anda yang memantau Misteri Jam 12. Dan kisah akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Ingat, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan saja. Saya akan kembali selepas pesanan berikut ini. Oh ya, saya teringat tadi seorang kakak. Siapa nama kakak tu oh ya, tadi ada kakak juga beri, saya lupa nak beritahu, ucapkan terima kasih lah on behalf of Cik Mang. Tadi saya kasih Cik Mang. Dan suka dia. Akak tadi ada beri, saya rasa satu plastik penuh dengan coklat dengan lollipop untuk Cik Mang. Dan kalau Cik Mang sedang makan, Cik Mang ingat malam-malam jangan makan coklat bergula. Kalau dah termakan, sebelum tidur berus gigi baik-baik Nanti rongak pula gigi Cik Mang, dah susah nak gigit pokok. Gigit kayu, gigit kacang. Ada seorang kakak tadi, namanya siapa? Minta maaf lah, lupa pula saya. Okey, saya benar-benar terlupa. Tapi kisah yang beliau ceritakan, yang apa saya ingat tadi, katanya kakak sekarang kalau nak balik rumah lah, beliau kata beliau bertugas di lapangan terbang dan akan sampai rumah sekitar pukul 3 lebih pagi. Dan sejak itulah ke satu penampakan beliau pernah lihat di kolong blok rumahnya pukul 3 lebih pagi itu setelah turun daripada transport kerjanya. Kelihatan ada seorang makcik tua duduk di tempat meja main dam lah. Meja bulat dam tu. Dan apa yang menakutkan beliau, makcik tua yang beliau nampak tu sebenarnya katanya dah meninggal dunia. Dan memang Kisi, kata kakak tu, makcik itu memang selalu kalau kakak balik suka sangat duduk dekat meja tu, dekat kawasan tu lah. Tak kira waktu lah, petang ke, kadang-kadang waktu pagi, waktu maghrib, anak-anaknya seolah-olah dah tak indahkan dia. Jadi itulah tempat dia lepak dan situ juga ramai sebenarnya warga-warga emas yang lain suka duduk, sebab situ juga dipanggil resident corner. Jadi bila balik dari tempat tugas, jalan di kolong blok, dan perkara ini berlaku di salah sebuah estate perumahan di kawasan Hogang lah. Ada resident corner kan. Jadi bila dia balik tu, akak tu balik, nampak makcik ni dari jauh. Pertama kali dia nampak, dia, "Cik, khabar?" Dia jalan, kata akak tu, sampai dekat lift. Kakak tekan lift, dia tengah turun. Kakak baru terperasan
makcik yang aku tegur tu kan dah meninggal. Nampak sekali saja, dan sejak kejadian itu dia tak turun lagi dari transport tempat tugasnya di tempat biasa. Malah dia turun di sebelah hujung flatnya lah. Jadi selalunya mungkin seperti contohlah turun sebelah kiri, kali ini dia turun sebelah kanan. Walaupun jauh, tetaplah kakak turun sana sebab tak nak terserempak dengan makcik yang bila dia masih hidup lah, selagi dia ketika itu masih hidup, suka sangat duduk dekat kawasan Resident Corner tu. Dan itulah pengalaman yang menyeramkan di kawasan Hogang. Jadi mungkin ada di antara anda mempunyai jiran-jiran yang mempunyai tabiat seperti itulah. Kalau balik malam-malam mesti nampak makcik ni lah kat bawah, tengah mungkin duduk di tepi dekat bangku. Ataupun waktu-waktu sekian-sekian mesti nampak lah ada seorang wanita Cina tua ni mesti tengah kolek kotak, kena tengah cari tin dan sebagainya. Jadi kalau anda tahulah orang tu dah meninggal, tiba-tiba sedang melakukan perkara yang sama setiap hari, seolah-olah benda tu tak putus, apa yang dia lakukan? Kalau saya senang, saya sebelum sampai rumah saya telefon adik saya ke, ibu saya ke, suruh turun lah temankan saya. Kita buka talian 669-11897. Silakan, Misteri Jam 12 bersama saya, Casey. Misteri Jam 12. Pendengar 897, saya akan teruskan dengan pengalaman misteri selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Sebelum bersama dengan seorang pendengar, di sini ada kiriman ringkas yang saya terima dengan kodnya Kelab KLUB, jarak nama kisah misteri yang dihantarkan kepada saya dengan kodnya Kelab. Dan pengalaman yang ringkas ini datangnya daripada Encik Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cik Hanafi pernah bertanya pada saya, Kisi, tapi katanya dah lama lah, tapi ini pengalaman beliau tentang jiran sebelah mengatakan, bukan jiran sebelah, jiran hujung mengatakan, pernah bertanya pada saya, kenapa agaknya setiap malam bila dia balik tugas sekitar pukul 1 lebih pagi, akan kelihatan seorang wanita berdiri di hadapan rumahnya. Dan Cik Rafi tidak tahulah sebab waktu itu dia dah nyenyak tidur. Hanya pada hari-hari cuti saja dia akan mendengar rancangan MG12. Kalau hari lain terpaksa lelapkan mata dan perlu beristirahat. Dan jiran ujung saya pernah tanya saya sekali, dan tempoh hari dia tanya saya lagi, kenapa agaknya tempoh hari semalam dia pulang dari tempat tugasnya, ada perempuan yang sama berdiri di hadapan pintu saya. Dan sebenarnya saya pun tak tahu, Kisi, siapakah wanita tersebut. Kisi, untuk pengetahuan Kisi, isteri saya meninggal dunia. Saya pernah ceritakan pada Kisi kerana penyakit parah, dan anak saya sekarang hanya tinggal dengan saya. Saya dengan anak saya lah hanya tinggal berdua saja. Dan siapakah wanita di hadapan? Saya belum pernah lihat, belum pernah apa-apa gangguan dengan apa-apa yang berlaku di luar rumah. Anak saya pun begitu juga. Tetapi kenapa jiran sebelah ujung kata, bila dia balik tempat tugas kadang-kala kelihatan seperti ada perempuan berdiri di hadapan pintu rumah saya. Siapakah wanita itu? Saya tidak pasti. Mungkin Kisi boleh bertanya pada pendengar yang sedang bersama dalam rancangan Misteri Jam 12. Seram Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, siapa bercakap ni? Kak Ima. Kak Saima, apa khabar? Ya, Alhamdulillah. Buat panggilan dari mana ni? Pasir Ris. Kak Saima dengar tadi cik abang kita bercerita? Ya. Tentang depan rumah ada perempuan diri yang nampak, bukan dia, jiran ujung nampak. Dia tanya, kenapa rumah kau depan aku balik kerja kadang ada perempuan diri Takut dia. Dah rasa apa tu benda tu? Biasalah, Ya. kecil. Cik pun lah tak tahulah, mungkin agaknya ada orang ada minta hutang ke malam-malam. Dan kisah Kak Saima tentang apa? Silakan. Cerita ni tidak lama tau terjadi pada keluarga Kak Ima. Anak Kak Ima ni masa lepas asar gitu, dan nak asar dah kan. Saya Kak Ima tengok dia, ya Allah, kata dia doa dah, Kisi. Dia tak boleh nak solat tau, Kisi.
Habis macam lagu dia KC, macam keren gitu KC. Mak nak solat tak boleh, habis Kak Imah dah tak boleh buat apa, Kak Imah ambil Quran, dia dah lah telekung gitu. Kak Imah ambil Quran, Kak Imah taruh kat dada dia KC. Habis dia dah doa KC. Boleh mak. Dia teruskan solat dia. Lepas tu nanti KC, mulut dia kunci lagi KC, tak boleh bercakap. Tapi masa tu ada tetamu datang lah. Pakar jugalah. Memang Allah nak tunjukkan ni KC. Anak Kak Imah tu KC, dia rawat anak Kak Imah mungkin dalam 2 jam setengah gitu KC. Okey. Kena tak tahu sebab KC kena kunci mulutnya KC, tak boleh bercakap. Habis orang tu buat lama lah KC. Kali dia boleh bercakap, ini kiriman dari jauh. Habis tak boleh KC. Habis ada orang tu cakap entah apa yang dibuat KC, cara dia kan. Dia cakap orang ni jauh tahu yang siapa suruh kau datang. Kak Imah rasa Kak Imah tak percaya ni semua kan KC. Kita tak boleh macam gini. Habis dia kata, siapa suruh kau? Ada orang suruh aku. Kata macam orang tua perempuan tau kita. Ada orang suruh aku. Tinggal mana? Jauh sekali kat bukit-bukit. Habis tu, kau nak balik tak? Aku tak tahu balik, kata KC. Dah tu KC yang Kak Imah takut sekali KC. Disebutkan namanya, Kak Imah baru ingat. Rupanya. Halo Kak Imah? Habis KC, dan lepas tu orang tu kata, kau ikut aku aku tunjuk jalan ke airport, kata KC. Okey, aku tak tahu, kata KC. Kau ikut saya aku, kata dia tunjuk sana. Dia patah balik KC. Lupa nak cakap. Orang tu benci dengan dia, kata KC. Dia benci Kak Imah, KC. Pasal Kak Imah tak terima pindangan dia. Dah tu KC, minggu depannya orang tu nak buat rawatan 3 kali kan KC. Datang lagi KC. Orang tu sama dah. Orang kirim kata dari mana? Dari KL. Habis KC dah Alhamdulillah buat rawatan 3 kali. Tapi orang tu tetap benci Kak Imah tu. Habis dah buat rawatan 3 kali. Alhamdulillah anak Kak Imah dah sembuh KC. Kak Imah, ya Allah bersyukurlah KC. Selama ini Kak Imah tak percaya apa-apa yang terjadi ni pada Kak Imah. Hanya hayalan lah gitu. Rupanya KC kita tak boleh percaya. Kita tak boleh cakap tak. Dah terjadi pada Kak Imah barulah KC. Kata orang tu dah terantuk baru ternyata. Tu dia Dan ini perkara dah berapa tahun yang lalu ni? Tak sampai 2 bulan KC. Tapi menantu Kak Imah ada KC. Kalau KC tengok anak-anak Kak Imah, menantu Kak Imah ada ambil video tau melalui telefon. Kak Imah nak hantar pada KC. Kak Imah tak tahu caranya. InsyaAllah lah kalau ada acara-acara di luar macam tadi bolehlah Kak Imah datang tunjukkan saya lama lagi KC nak buat? Belum tahu lagi. InsyaAllah kalau ada saya beritahu di udara Ya, terima kasih KC. Terima kasih Kak Imah. Baik, itu pengalaman dari Kak Imah berkongsi kisah yang tak dapat dilupakan. Yang ini daripada Encik Said Alatas, katanya Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya tidak ada cerita ingin ketengahkan, tetapi saya ingin memberi sedikit pandangan saja. Sekiranya kalau kita ada dalam satu bilik itu mungkin sedang ada satu perjumpaan ataupun keluarga sedang duduk ataupun ada majlis-majlis tertentu lah. Dan katanya di sini salah seorang anggota keluarga khususnya kaum wanita terkena rasukan, sampukan. Mungkin kerana kadang-kadang Cik Said Alatas mengatakan mungkin wanita A ada jin saka dia sendiri. Wanita B ada jin saka dia sendiri. Jadi bila dua-dua mempunyai saka yang berbeza berjumpa di bawah satu bumbung, pastinya akan meletup dan meledak. Saya ingin memberi nasihat. Kalau ini berlaku, salah seorang dari mereka akan tunjukkan tanda-tanda seolah-olah sebagai dalam kerebahan lah. Macam terkena rebah, kena sampukan rasukan. Pertama yang kita harus lakukan adalah untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak tidak harus berada di situ, keluar daripada bilik rumah tersebut. Jangan biarkan mereka tengok.
Sebab apa Kisi? Tempoh hari saya pernah menghadiri satu upacara dan ini katanya emergency lah, kecemasan. Sedang mereka membaca tahlil untuk si arwah. Ramai-ramai adik-beradik, sesuatu yang baik kan? Tapi salah satu dari mereka ada saka. Dan bila datang seorang lagi ahli anggota yang mempunyai saka, saka tersebut seolah-olah bergasak dan dua-dua wanita itu menurun dan seolah-olah menghantui yang lain. Kata Cik Said Alatas, bila saya datang, pada mulanya 2 orang kena rasuk. Kisi bila dah sampai, lebih 6 wanita termasuk anak saudara yang berusia 14 tahun paling muda dan makcik mereka yang berusia 44 tahun yang paling tua kena rasukan tersebut. Jadi kata Cik Said Alatas, kalau ada kerasukan dalam bilik yang ramai orang, keluarkan yang lain dahulu. Barulah telefon orang-orang yang boleh beri bantuan. Itu saja Kisi. Bukan apa Kisi. Takut ini akan memudaratkan. Terima kasih. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, macam-macam kisah saya terima di sini. Pengalaman-pengalaman dari pendengar-pendengar Ria 897 FM. Terima kasih lah pada timekeeper Dah 2:10 minit Kisi tak nak balik ke? Okeylah, saya pulang. Okey, terima kasih lah mengingatkan saya. Saya ni pun kalau dah berseronok berceloteh dengan anda ni bercerita macam Tok Selampit hari-hari duduk cerita sampaikan masa berlalu pergi pun saya tak perasan. Terima kasih bagi yang mengingatkan saya. Terima kasih yang datang tadi untuk acara Misteri Malam Jumaat di Singapore Expo. Saya mohon maaf, banyak perkara nak ketengahkan, tak sempat. Dan kalau yang tak bergambar sempat saya tegur, minta maaf banyak-banyak lah. Dan terima kasih banyak-banyak. Saya tutup tirai. Jumpa anda esok malam bersama saya dalam Ria Charts Kelab Kelakar Seram dan Misteri jam 12.